cara-cara meningkatkan pengeluaran makanan. Bab ni dia akan keluar dekat soalan nombor 11. Okey, dia akan keluar dekat soalan nombor 11. Okey. So kita tengok dulu apa yang ada dekat soalan nombor 11 tu. Okey, kita tengok sikit. Saya explain dengan kamu serba sedikit untuk soalan section C. Okey, soalan bahagian C. Okey, soalan bahagian C, kalau kamu tengok in SPM, soalan bahagian C. Okey. Soalan bahagian C terdiri daripada satu soalan wajib. Soalan nombor 10. Okey. Soalan nombor 10 adalah soalan wajib. Okey. Lepas nombor 10 tu dan 10 markah, dia bagi 10 markah. Selepas nombor 10 akan ada soalan nombor 11 dan nombor 12. Ini adalah soalan pilihan. Okey, ini adalah soalan pilihan iaitu dia ada dua, 11A dan 11B. 12A dan dia ada 12B. Ini dia. Ini adalah antara benda yang student jarang nampak. Okay. Jarang nampak yang saya maksudkan adalah apa? Biasanya kamu jawab dua-dua. Kebanyakan lah. Okay, yang mana saya pernah menanda sebelum ni, kebanyakannya jawab dua-dua. Itu masalah dia. Okay. Kebanyakannya dia jawab dua-dua. Okay, so soalan ni, yang nombor 4A ni, dia akan bagi 4 markah. Yang ni dia bagi 6 markah. Yang ni 4 markah. Yang ni 6 markah. So, biasanya untuk bab teknologi makanan dan pengeluaran dan penghasilan makanan ni, dia akan ada dekat bahagian sinilah. Dia akan ada dekat bahagian yang sini. Sama ada dekat yang atas ni ataupun yang bawah ni. So dia salah satu je, sama ada atas dan bawah. So dia akan ada kat sini. Dia akan, antara soalan-soalan yang dia akan tanya, bagaimanakah cara untuk meningkatkan pengeluaran makanan. Jelaskan teknologi-teknologi yang digunakan untuk membuat makanan. Okey? Okey, so saya padam dulu. So, itu just introduction je. Okey. So, sekarang, kenapa pentingnya makanan? Kenapa pentingnya makanan? Soalan nombor 11 dan soalan nombor 12. Sama ada 11 atau nombor 12. Ini kita tengok cara kita jawab soalan nombor 11 dan nombor 12. So, kenapa pentingnya pengeluaran makanan? Of course, disebabkan oleh peningkatan. Okey, disebabkan oleh peningkatan penduduk. Okey, Malaysia ni agak padat. Okey, Malaysia ni adalah negara yang agak padat juga. Okey. Dia penduduk dia lebih kurang sama macam Canada dalam 40 juta macam tu. Okey, sama macam Australia 40 juta lebih kurang macam tu lah. So Malaysia punya statistik sekarang almost 38 juta. Macam tu. Okey, 38 juta. Tu. Sebab tu kita kena meningkatkan kadar pengeluaran makanan kita. Okey, kita kena meningkatkan kadar pengeluaran makanan kita. Sebab sampai sekarang kita belum 100% bergantung kepada produk pertanian di Malaysia.
Okay. Kita belum bergantung lagi. Even bawang sekalipun kita masih import bawang daripada Myanmar, bawang daripada India, beras, of course, beras daripada India, beras daripada Thailand, beras daripada Myanmar, semua kita masih import lagi. Sebab apa? Sebab untuk menampung ni 38 juta penduduk Malaysia ni. Okay? Untuk kita menampung lebih kurang 38 juta penduduk di Malaysia. Macam tu. Okay. So, yang tu yang pertama. Okay. Yang kedua, cara dia. Di Malaysia ni dia kaya dengan apa? Malaysia ni kelebihan, bagaimana kita nak bandingkan Malaysia, okay? Malaysia dengan Singapura. Tu dia. Okay. Malaysia dengan Singapura. Apa kelebihan dia? Malaysia ni dia kaya dengan apa? Kaya dengan sumber asli. Malaysia ni satu je. Okay, dia kaya dengan sumber asli. Dia kaya dengan sumber asli. Dia kaya dengan tanah. Okay, dia kaya dengan tanah. Macam tu. So, dekat Singapura ni dia kurang. Okay, dia kurang semua benda tu. Dia kurang tanah sebab negara dia kecil kan. Okay, dia kurang. Semua benda dia kurang. So, Singapura banyak mengimport. Okay. Okay. Dan dia banyak import sayur-sayuran daripada Malaysia. Okay. Dia banyak import sayur-sayur daripada Malaysia, sayur-sayur daripada Cameron Highland terutamanya. Okay. Sebab dia dekat. So, dia turun daripada Cameron Highland tu, dia terus pergi ke Singapura. So, dalam masa 1 hari. Okay. So, sekarang ni, kita kembali balik kepada kita punya topik kita. Tu saya dah bagi tahu dah antara sebab kenapa kita perlu meningkatkan pengeluaran makanan. So yang pertama adalah untuk menampung okay. So yang pertama adalah untuk menampung jumlah penduduk yang tinggi. Okay, so kita tengok yang pertama, cara yang paling utama untuk meningkatkan pengeluaran makanan. Okay, tengok cara utama untuk meningkatkan pengeluaran makanan. Cara, siapa yang ada notes tu, yang ada buku nota, boleh tulis cara tingkatkan cara tingkatkan pengeluaran makanan. Ini dia. Cara meningkatkan pengeluaran makanan. Okey. So, yang pertama, cara yang paling mudah untuk meningkatkan pengeluaran makanan adalah menggunakan yang tu dia. Menggunakan baja yang bermutu. Itu adalah yang paling penting lah. Kalau mana-mana benda dalam dunia ni kita tak baja ke, even kamu sekalipun, even kamu sekalipun kalau kamu tak makan akan kurus lah. Kalau kamu sendiri, kalau kamu tak makan memang akan kurus. Same goes to the plant. Dia sama macam tumbuh-tumbuhan juga. Kalau dia tak makan, memang dia akan terus kurus. So dia akan jadi macam tu. Yang tu dia. Penggunaan bajet. So bajet ni pula dia ada banyak jenis.
Okey, dia akan ada baja buah. Baja khas untuk buah. So, bila letakkan baja ni, so buah dia akan banyak lah. Lepas tu, dia ada baja akar. Baja akar ni untuk apa pula? Baja akar ni adalah untuk menggalakkan pertumbuhan akar. So, apabila akar tu tumbuh banyak, dia akan menyerap air. So, air boleh digunakan dalam proses fotosintesis untuk membuat makanan. Macam tu. Sama juga macam baja daun. Okay? Sama macam baja daun. So, semua terlibat. So, apa kelebihan kita menggunakan baja yang bermutu tinggi? So, don't simply kita gunakan baja-baja yang kita beli tepi-tepi jalan, apa semua. So, kita ada satu badan di negara ni, okay, yang menjalankan apa? Menjalankan kajian. Menjalankan kajian terhadap makanan. Okay. Antara terutamanya kita panggil sebagai MARDI. Okay, terutamanya MARDI, iaitu Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia. Okay. Semua pernah dengar. Okay. Semua pernah dengar perkataan MARDI. Kalau kamu tengok yang mana duduk di Lembah Kelang, okay, yang mana duduk di Lembah Kelang, MARDI biasanya dekat mana? MARDI ada berdekatan dengan UPM, Universiti Pertanian Malaysia tu, ataupun Universiti Putra Malaysia, UPM. So dia saling menjalankan usaha sama lah. Okay, dia saling menjalankan usaha sama. So ingat, sambil-sambil kamu salin nota ni, dia nota ringkas je, tetapi markah 4 ke 10 markah. So kita target yang bahagian belakang tu hari ni. Okay, so menggunakan baja yang bermutu, so penting tu. So jangan ingat kena ada apa, kena ada tanah, kena ada pokok yang bagus. Tak, pokok yang bagus pun kalau kita tak kena step dia, dia tak boleh berbuah. Okay, settle yang pertama. Kalau ada sebarang pertanyaan, boleh tanya. Okay, yang tu dah. So dah selesai dah. Baja yang bermutu, apa semua tu, hasil dia akan berkualiti. Okay, yang kedua, penggunaan teknologi moden. Ni dia. Kita panggil dia sebagai yang kedua, cara meningkatkan pengeluaran adalah penggunaan dia teknologi moden. Tu cara kita nak meningkatkan pengeluaran. Cuba kamu tanya mak dengan ayah kamu dulu, bagaimana sebelum wujudnya mesin padi, okay, sebelum wujudnya mesin membajak sawah tu, okay, petani-petani zaman dahulu dia menggunakan kerbau dan lembu. Okay, petani-petani di zaman dulu menggunakan kerbau dan lembu. Okay, dia menggunakan kerbau dan lembu untuk membajak sawah. Macam tu. Okay, itu yang pertama. Dan dia mengambil masa lah. Dia mengambil masa yang agak lama.
So dia dah tak boleh mengeluarkan padi tu dengan cepat. So itu yang pertama. Okey, menggunakan kerbau dan lembu. Lepas tu apabila nak menuai, okey, untuk menuai. So ni bila kerbau dan lembu berbanding dengan moden, okey, berbanding dengan moden, dia mengambil masa separuh. So katalah kalau kerbau dan lembu untuk satu bendang ambil masa 1 hari untuk elok. Tetapi yang moden akan ambil masa sekitar 2 ataupun 3 jam saja. Macam tu. So itu beza dia. Sama macam menuai. Okey. Dulu menuai kita gunakan cara manual. Dia panggil membanting padi. Okey. Menuai dia menggunakan manual. Okey, yang diorang panggil sebagai membanting padi. So membanting padi tu satu petak tu saja ambil masa dalam 1 hari. Okey, ambil masa dalam 1 hari. Tetapi dengan adanya teknologi moden iaitu mesin padi, mesin padi, cukuplah satu kampung ada satu mesin padi. Okey. Apa yang diorang akan buat? Satu petak boleh habis dalam masa kurang daripada 1 jam. Okey? Dia kurang daripada 1 jam. Tu pentingnya teknologi moden. So ingat itu yang pertama, penggunaan teknologi moden. So sekarang, even though sekarang pun orang dah gunakan drone untuk baja, okey? Dah gunakan drone dah. Dah tak payah pergi ke sawah-sawah nak masuk kotor-kotor tu dah. Orang gunakan drone, lepaskan baja melalui drone je. Lebih sekata baja tu. Okey. Penggunaan teknologi moden. Tu yang kedua lah. Dia akan mempercepatkan. Yang ketiga, di bawah penggunaan teknologi moden juga, iaitu pengklonan dan kacukan. Okay, kita ada pengklonan ataupun kacukan. Teknologi, kacukan, ataupun kita panggil dia sebagai pengklonan. Okay. Kamu tengok sekarang cukup durian. Durian dah ada nombor siri dah sekarang. Okay. Durian the latest one, kalau kamu tengok dalam TV, dah ada nombor sampai D300++ dah sekarang ni. Okay. D300 berapa dah? So maksudnya nombor siri durian yang dipatentkan dah ada 300 jenis durian. Macam yang saya kata tadi, kalau kamu tanya mak dengan ayah kamu, dulu kami makan yang pertama durian kampung. Tu dia. Okay, kita ada durian kampung. Satu lagi durian yang itu sikit adalah durian siam. Kita panggil durian siam. Ataupun ada sesetengah tempat panggil durian tembaga. Tu dia. Okay. Itu dia. Durian. Dulu. Sekarang ni dah bermacam-macam jenis durian. D24. D tu membawa maksud durian. D24 adalah antara kacukan durian yang terawal. Ataupun antara pengklonan lah, dia kacuk durian yang terawal. Iaitu antara durian kampung dengan durian siam tu dia kacuk, so dia akan keluar D20, D24 tu. Tu dia, antara durian-durian lah. Ni antara durian. So sekarang ni Musang King ada macam-macam, bermacam-macam. IOI. IOI tu bukan IOI, dia sebenarnya D101. Nombor kod dia D101. Yang dia panggil durian IOI tu. Okay? So,
Yang tu yang seterusnya. So, apabila kita melakukan pengklonan dan kacukan, of course, dia punya baka yang dihasilkan adalah lebih baik. Itu antara sebab dia. Baka baka dihasilkan lebih baik. Itu dia. Okay. Baka dihasilkan lebih baik. Kenapa jadi macam tu? Okay. Kalau kamu tengok durian kampung, durian kampung ni isi nipis. Okay. Biji besar. Okay, isi nipis, biji besar semua tu. So nampak? So apabila dikacukkan, dia akan dapat baka ataupun benda yang lebih baik lah. Musangking kamu tengok, sedap, isi tebal, biji dia nipis. Silap-silap one day, siapa tahu 5 tahun, 10 tahun akan datang, akan ada durian yang tak ada biji. Kamu ambil daripada kulit dia tu, buka, terus makan. Mana tahu? Okay? Dia punya apa? Kita panggil sebagai teknologi tu. Okay. So itu dia kacukan dan pengklonan. Okay. So, yang tu dia. Itu adalah antara cara lah untuk kita padam dulu. Okay. Itu adalah antara cara untuk kita melakukan apa? Melakukan ni untuk kita bertani. Untuk kita bertani. Selain daripada itu, soalan yang akan timbul, masalah yang akan timbul, cikgu, saya duduk dekat tengah-tengah KL, cikgu. So, macam mana saya nak bertani, cikgu? Bagaimana saya nak membantu kerajaan menghasilkan tanaman sendiri, cikgu? So, kita ada cara. Sekarang yang tengah top apa sekarang? Yang mana duduk apartmen, yang mana duduk kondominium dekat Seri Hartamas. Okay? Yang mana duduk kondo dekat Seri Hartamas, Mon Kiara, yang mana duduk di KL lah. Okay, so bagaimana dia beradaptasi dengan benda tu? Dia menggunakan tanaman yang tengah viral sekarang ni. Hidroponik. Okay. Dia menggunakan konsep tanaman tu dia. Dia menggunakan konsep tanaman hidroponik. Okay. So nampak kan? Bermacam-macam solution, bermacam-macam cara. Ni dia. Hidroponik. Kan? Yang ada apa? Yang bekas dia macam ni tu. Nanti ada tumbuh pokok. So akar dia nanti ni air. So lagi senang. Yang pertama, apa kelebihan hidroponik? Kamu dah tahu dah. Kamu sendiri yang tanam. So kamu tahu kualiti dia. Okay, kamu sendiri yang tanam.
Letakkan baja dan tinggal, tak perlu jaga. Cuba tanya orang kampung, hari-hari kena datang ke kebun, kena tengok, dimakan makhluk perosak ke sayur-sayuran dia, kena buang rumput, kena buang ni, kena buang tu. Sekarang orang duduk bandar, hidroponik boleh tanam depan rumah. Boleh tanam depan rumah. Rasa yang sama. Dia lebih bersih. Dia lebih bersih. So maksudnya apa tu? Maksudnya dia lebih bersih, lebih berkualiti. So nampak? Tanaman hidroponik itu adalah antara teknologi moden. Selain daripada tu, tu dia untuk teknologi moden, hidroponik. So tidak ada sebarang apa? Tidak ada sebarang alasan lagi dah untuk kita ni. Tidak ada sebarang alasan lagi untuk kita kata macam apa? Macam tak ada tanah nak bercucuk tanam, tak boleh membantu ekonomi negara. Tak, sekarang boleh. Okey. Dan ni dia. Seterusnya. Seterusnya. Kita tengok. Ni adalah antara benda yang penting lah. Kita dah buat apa tadi? Untuk penggunaan... kita dah buat apa tadi? Untuk penggunaan teknologi moden tadi. Kita gunakan jentera yang canggih. Lepas tu kita melakukan proses yang kita panggil sebagai pengklonan dan kacukan. Yang ketiga, kita melakukan konsep yang kita panggil sebagai hidroponik. Yang keempat. Yang keempat. Kamu pula kata apa? Susah cikgu. Saya nak menjadi petani, nak bela ayam lambat membesar, tunggu beberapa tahun, so macam nak jual apa semua. Ikan pun sama cikgu, lambat apa semua. Bagaimana cikgu nak suruh benda tu besar? Takkan nak tunggu 3-4 tahun. So nampak tak ayam? Bagaimana ayam? Sebab tu kita ada penggunaan hormon. Ataupun kita panggil sebagai suntikan hormon. Tu dia. Suntikan hormon. Benda paling mudah. Biasanya dia berlaku dekat mana? Dia berlaku pada tu dia. Dia berlaku pada ayam. Nampak tak? Simple je. Dia berlaku pada ayam. Ayam tu mengambil masa beberapa bulan. Beberapa bulan. Untuk dia daripada anak ayam yang baru keluar tu, daripada anak ayam yang kecil tu kepada ayam yang besar. Dalam masa beberapa bulan sahaja. Disebabkan apa? Disebabkan oleh suntikan hormon di dalam badan. Besar. Supaya apa? Dapat memenuhi permintaan lah. Dapat memenuhi permintaan. So takkan nak makan anak ayam. Siapa nak makan anak ayam? It is basically anak ayam. Yang kita makan dekat pasar tu pun sebenarnya adalah anak ayam. Tetapi yang telah disuntik hormon. So sekarang kamu tahu kenapa ayam kampung harga 2 ataupun 3 kali ganda. Sekarang mungkin kamu dah boleh tahu dah. Oh, no wonder lah. No wonder lah ayam kampung tu jadi sangat
jadi sangat mahal. Tu dia. So mungkin kamu dah terfikir, oh patutlah ayam kampung mahal sampai RM30-40 seekor. Okay, sedangkan ayam yang kita beli dekat pasar tu harga kurang daripada RM20. Okay, dah lah kurang RM20. Lepas tu dia kurang segar, kurang sehat ayam tu. Okay, So nampak susah tak untuk kita mendapatkan apa? Susah untuk kita mendapatkan makanan yang betul-betul berkhasiat untuk kita. Okey, yang tu. So faham Itu serba sedikit. Saya tak nak letak banyak. So biasanya within 4 markah ke 6 markah. Okey? Dia takkan bagi suruh kamu cari 6. Dia maksimum dia suruh cari 4 ataupun dia suruh cari 3 dan explain cara dia. Suntikan hormon sebagai contoh-contoh dia apa. Itu je. Saya tak nak bagi kamu banyak-banyak. Okay? So,